Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, kita akan teruskan lagi PDPR kita pada hari ini. Jadi, apa yang perlu awak buat? Okay, yang pertama sekali, awak jawab soalan modul Matematik Praktis Pentaksiran 5 tu yang kita belum jawab lagi. Jadi, untuk kertas 1, saya dah buat dalam bentuk live worksheet. Jadi, awak tekan link ni. Kemudian awak jawab, kemudian awak tengoklah berapa awak betul, kemudian berapa awak salah. Nanti awak rekodlah markah tu. Kemudian saya nak awak jawab kertas 2 pula. Okey, jadi untuk kertas 2 ni, saya bagi penerangan sikit. Okey, untuk kertas 2, contohnya soalan nombor 1 ni, lukis sebuah graf lengkap bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan bilangan tepi bagi setiap graf. Okey, katakan kat sini, kita nak lukis graf bagi 2 titik. Jadi awak lukislah 2 titik. 1, 2. So graf mesti disambung. So sambungkan. Jadi berapa tepi ada kat sini? So kita perhatikan ada 1 tepi. So tulis bilangan tepi. Betul? Okey, kalau 3 bintik pula awak lukislah 3 bintik. Kira berapa tepi yang ada 4 bintik pun sama juga. Okey, kemudian soalan yang kedua, lukis graf untuk jenis graf yang berikut. Okey, katakan yang pertama A ni graf tak arah. Lukislah graf tak arah. Graf tak arah dia ada anak panah. Okey. Kemudian graf yang berpemberat. Okey, graf yang berpemberat dia ada nilai pada tepi tu. So katakan nilai kat sini 5. Lukislah lagi. Tengok pada contoh yang dah buat sebelum ni. Okey, kemudian yang kedua adalah yang ketiga C ni graf pokok. Graf pokok ni dia berbeza dengan graf pemberat dengan graf tak arah. Bilangan tepi dia adalah N tolak 1. Okey, nak cari tepi bagi graf pokok. Tepi bagi graf pokok sama dengan N tolak 1. Jadi kat sini, katakan bilangan bucu atau bintik dia, titik ni ada 3 kan. Jadi N tu adalah bilangan titik lah 3 kena tolak dengan 1. So, berapa bilangan tepi dia? 3 tolak 1, 2. Jadi, dia punya tepi mesti 2. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, dia bukan pokok. Okey, 2. Ni jadi lah. Okey, ini adalah graf pokok. Okey. Kemudian, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga ni, terangkan apakah graf kosong. Okey, kat sini graf kosong dalam teks tak ada penerangan mengenai graf kosong ni. Jadi maksud graf kosong ni adalah graf contohnya yang dia tak ada penyambung ataupun dia tak ada tepi. Itu adalah graf kosong. Okey, saya tulis kat sini lah graf kosong. Kosong. Tidak ada tepi atau garis penyambung. Okey, ni soalan A. Okey, 3B, tengok balik pada nota. Apa itu graf mudah? Okey, simple je graf mudah ni. Tak ada gelung, tak ada nilai, tapi tengok balik pada buku awak, buku teks ke latihan yang pernah buat sebelum ni. Okey, soalan nombor 4 ni sama dengan soalan nombor 7 yang kita dah pernah jawab sebelum ni. So, saya ulang balik Contohnya daripada B1 kepada B1, ada tak? Kalau dia kepada diri dia, dia tak ada pemberat. Jadi kosong lah. Okey, B1 kepada B2. B1 pergi B2 berapa ni? 6. So, tulis kat sini 6. B1 ke B3. B1 ke B3. Mana B3? Kat sini. Okey, tak ada penyambung. Kosong. B1 ke B4. B1 ke B4 pun tak ada penyambung. Tak ada tepi yang sambung dia. Kosong. B1 kepada B5. So, B1 kepada B5. 3. So, 3. Yang lain semua awak isi sendiri. Senang je. Okey, kemudian soalan yang kelima. Ni soalan kebat. Jadi, kita tengok pada maklumat yang dibagi ni. Contohnya, harga tiket bagi perjalanan ke KL Central, Bandar Tasik Selatan, Putrajaya, Cyberjaya, Salak Tinggi dengan KLIA. Okey, kalau yang simbol bintang ni adalah untuk rate bagi kanak-kanak.
Okey, kalau warga emas pula dia akan dapat potongan sebanyak 30%. Okey, kita tengok kat sini dia kata seorang dewasa. Okey, jadi situasi dia adalah seorang dewasa. Okey, kemudian seorang warga emas, Okey, kemudian seorang kanak-kanak, Okey, dia ada 3 kategori. So, ketiga-tiga ni dia ada 3 jenis rate yang berbeza lah. Okey, dia kata kat sini ingin melancong ke luar negara. Mereka merancang untuk menggunakan KLIA dari KL Central ke KLIA. Dengan merujuk kepada jadual tambang di atas, cari cara yang paling jimat untuk perjalanan mereka dari KL Central ke KLIA. Okey, so kita nak cari perjalanan mana yang paling jimat. So awak kena kira semualah. Katakan dia daripada KL Central. Dia pergi direct terus ke KLIA. KLIA bukan KLIA 2. So KLIA 2 ni boleh potong kot sebab dia tak ada kaitan. Dia tak pergi kat sini pun. Okey, jadi kita tengok kat sini. Rate bagi KLIA daripada KL Central yang pertama untuk dewasa adalah RM55. Okey, kalau untuk kanak-kanak adalah RM25. Okey, kalau warga emas, nanti awak kirakan 7% daripada 55 ringgit. Kira dulu. So, dia punya rate adalah RM38.50. Jadi kita totalkan. Ini kita buat yang pertama KL Central ke KLIA. Okay, so kita kira berapa jumlah dia. Okay, jadi untuk yang ni jumlah dia RM118.50. Okay, ni yang pertama. Option yang pertama. So cari lagi. Daripada mana pula? Katakan KL Central dia pergi kepada Putrajaya. Sorry. Saya rasa sebelum dia pergi Putrajaya. Okey, baik dia pergi Bandar Tasik Selatan kan? Okey, katakan daripada KL Central dia pergi Bandar Tasik Selatan. Okey, so ambil rate dia pergi Bandar Tasik Selatan yang ni. Kemudian daripada Bandar Tasik Selatan ni dia pergi ke KLIA. So awak kira lah jumlah dia macam mana? Berapa? Okey, katakan yang pertama perjalanan dia KL Central. Okey, KL Central kepada dia pergi kepada Bandar Tasik Selatan, kemudian dia pergi KLIA. Okey, so awak kira kat sini. Pergi ke Bandar Tasik Selatan, berapa rate dia? Kalau dewasa RM6.50. Kemudian kanak-kanak RM2.90. Kalau warga emas RM4.55. Kira pula daripada Bandar Tasik Selatan ke KLIA. Berapa? RM38, 40%. Kemudian RM17, 3%. Kemudian kirakan untuk warga emas. So rate dia adalah RM28. Sorry. Okey, RM26.88. Jadi totalkan semua
perbelanjaan ni, berapa ringgit kena. Okey, jadi kat sini total dia adalah RM96.53. Okey, cari lagi. Okey, daripada KL ni pergi ke Putrajaya dan Cyberjaya pula. Cari KL Central ke Putrajaya Cyberjaya. Kemudian daripada Putrajaya Cyberjaya ni pergi ke KLIA. Kemudian cari lagi daripada KL Central ke Salak Tinggi. Okey, KL Central ke Salak Tinggi berapa? Oh, tak ada. Okey, dia ada KL Central ke Salak Tinggi. Okey, ada. Pergi KL Central ke Salak Tinggi yang ni. Okey, daripada Salak Tinggi nanti ambil pula nilai yang ni. Okey, sama yang ni tadi. Daripada KL Central pergi ke Putrajaya Cyberjaya. Kemudian daripada Putrajaya Cyberjaya pergi ke KLIA. Kira macam ni. Kira yang macam ni. Yang ni sekali je sebab apa? Sebab dekat sini dia pergi direct terus. KL Central pergi kepada KLIA terus. Okey. Kemudian ni saya bagi tip lah sikit untuk nak kira yang warga emas warga emas. Ni saya ramai yang tahu kot. Okey, dia kata 30% kan? 30%. Jadi nak kira dia awak ambil terus 0.7. Sebab kita nak ke nilai, kita tak payah tolak lah. Terus 0.7 ni maksudnya 7% daripada jumlah dia. Katakan kat sini jumlah dia RM55. Tekan kalkulator terus awak akan dapat RM38.50. Okey. Bila dah siap, awak tulis kat sini kesimpulan sikit lah. Jadi awak nyatakan cara mana yang paling jimat untuk perjalanan KL Central ke KLIA. Katakan awak pilih daripada KL Central ke Bandar Tasik Selatan ke KLIA kan. Ikutlah, awak cek dulu setiap yang saya tunjukkan tadi ni. Cek yang mana perjalanan yang paling murah, paling jimat kos. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.